Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini dapat lagi kita bersiaran ya untuk kursus keusahawanan pelajar institusi tinggi ini. Jadi untuk hari ini kita dah akan ke modul yang kelima ya. Jadi saya harap semua peserta masih lagi bersemangat dan orang kata apa, tak sabar menunggu seterusnya apa lagi ilmu di dalam penanaman cendawan ni ya. Okey, saya pun tengok ada diiklankan tentang mana pelajar yang berminat untuk seriously involved dalam keusahawanan ni from my agrosis kan. Jadi peluang untuk mendapatkan funding untuk keusahawanan ni ya. Jadi mana yang minat tu rebutlah ya peluang-peluang macam ni sebab kerajaan kita memang sangat menggalakkan keusahawanan sekarang ni sebab dengan keadaan sekarang ni ramai orang yang ramai yang diberhentikan kerja kan, company tak dapat nak teruskan operasi. So usaha sendiri adalah satu option yang baik. Okey, untuk seterusnya hari ini. Okey, semua sihat ke? Senyap? Senyap je? Sihat. Okey. Okey, saya share slide hari ini. Okey. Hari ini adalah modul 5 sepatutnya ya. Saya lupa nak ubah kat situ. Modul 5. Ya. Pengenalan benih cendawan, penjagaan dan pengeraman bongkah cendawan. Ya. Okey, saya berterima kasih kepada Dr. Nushiri Yahya dan Cik Aziz Izlin Zainuddin ya kerana atas bantuan dia orang menyediakan slide ni. Okey, bila masuk part benih cendawan ni saya sangat suka. Saya sangat suka sebab initially bidang research saya adalah dalam benih cendawan. Fokus kepada development of the spawn mushroom. Jadi saya terujalah bila masuk part ni. Okey. So yang lepas saya dah terangkan macam mana kita menyediakan bongkah. Kita menyediakan bongkah. So our bags are ready to be injected with the spawn. Kenapa kita panggil spawn Kenapa kita panggil spawn, mushroom spawn in English lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil benih. Sebut spawn ni macam kenapa tak seed kan? Benih is seed. Tapi dia ada special term. Spawn memang special term untuk fungi punya group panggilan untuk dia punya propagation initial propagation factor dia dipanggil spawn. Okey, kita go for introduction first pengenalan. Jadi benih ni dia merupakan faktor utama menentukan kejayaan perusahaan cendawan. Memang actually semua penting. Bongkah pun penting. Rumah cendawan pun penting daripada modul-modul yang lepas saya dah explain kan. Tetapi faktor yang saya rasa agak main lah adalah benih. Kalau benih ni rosak, tak berkualiti, memang hasil kita tak dapat hasil yang kita nak tu. Jadi penting tentang benih ni. Of course lah jenis-jenis cendawan yang awak tengok berbagai-bagai tu mestilah ditentukan oleh benih dia. Tapi awak jangan terkejut bila kita letak berbagai-bagai jenis cendawan kat depan awak nanti. Awak tak boleh nak differentiate.
Sebab pada level benih itu semua sama aja. Awak akan nampak mycelium putih sama aja. So you cannot tell. Ini cendawan tiram, ini butang, ini apa jerami ke tak. Tak dapat nak kita nak differentiate. Rupa dia sama. Ni benih. Dia lain kalau awak tengok belik biji empelam, awak tengok biji dia awak tahu ini pelam. Ini biji betik. Ini jambu. Kita boleh dah boleh bezakan tapi cendawan tak boleh. Dia sama aja. Sebab mycelium is microscopic sangat kecil. Jadi di segi dia punya morfologi dia apa sama aja di peringkat tu. Okey, kualiti benih cendawan menentukan kualiti cendawan yang dihasilkan ni. Yes, definitely. Jadi kita kena pastikan benih tu benih yang elok, disediakan dengan cara yang elok, kan? The strain. Strain tu menunjukkan jenis-jenis cendawan type of the mushroom tu. Dia kalau kata cendawan tiram ni, dia ada banyak strain cendawan tiram. Saya tak pasti ada berapa, tapi ada berbagai. That's why kalau kita bezakan cendawan tiram kelabu saja, kelabu. Saya kelabu. Awak boleh tengok berbagai-bagai jenis. Ada jenis tebal, ada jenis nipis, ada yang kecil, ada yang besar. Walaupun semua cendawan kelabu. Itu ditentukan oleh strain, benih dia. Okey. Benih sebelum digunakan dan selepas dimasukkan dalam bongkah perlukan tutup pula saya. Okey, sekejap. Sekejap saya stop sekejap Okey, perlukan penjagaan yang tertentu. Okey. Kita share balik. Ya, apa memang dia benih ni sebelum digunakan dia ada cara kita nak simpan dia cara nak kita nak jaga dia sebelum dia dimasukkan ke dalam bongkah. Dan bila kita dah masukkan dalam bongkah pun dia kena jaga juga. Sebab ingat benih ni dia masuk dalam kategori yang dah sterile, bahan yang dah sterile. Jadi bila kata benda tu benda yang sterile, kita dah matikan kuman dia, jadi dia kena penjagaan yang teliti. So untuk hari ini apa yang awak akan dapat adalah pengenalan tentang benih cendawan, apa itu benih cendawan. Kemudian penjagaan benih cendawan. Okey, dalam mendedahkan peserta tentang benih cendawan tu saya akan bagi tahu sikit-sikit lah macam mana nak buat benih. Sepatutnya buat benih ni dia kena ada satu modul khas. Modul yang satu modul untuk dia aja sebab banyak tentang pembuatan benih tapi kita tak tekankan sangat untuk khusus kali ni tentang pembuatan benih sebab awak semua ni tak akan buat benih awak guna saja benih kalau nak guna benih dia kena ada khusus lain. Okey, jadi tapi saya akan beritahu sikit lah at least cara-cara buat benih tu dan cara untuk mengeram bongkah Okey. So itu apa yang awak patut dapat selepas tamat modul ni Okey, baik. Seterusnya. Okey, benih cendawan Okey. Okey. Jadi kalau awak tengok foto kat situ macam itulah benih cendawan jangan salah sangka, ramai yang sangka
biji-biji. Dia actually biji ada grain grain yang diselaputi dengan mycelium. Mycelium tu yang sebenarnya benih cendawan tu. Yang grain tu dia macam host, macam perumah aja untuk mycelium tu melekat. Okey. Okey, dia disediakan dalam plastik bag macam ni, sama macam bongkah cuma plastik dia lebih kecil. Ada cap, ada neck macam biasalah. Okey. Jadi cara buat hasilkan biji benih ni dia ada dua teknik, dua cara, iaitu menggunakan cebisan cendawan tu sendiri. Cendawan tu sendiri, kita initiate benih daripada situ ataupun daripada spora. Sebenarnya spora ni lah yang kita boleh kata benih, benih ejen pembiakan bagi fungi ni, segala jenis fungi, spora. Tapi teknik terkini penyediaan benih ni kita dah tak guna spora. Orang dah tak guna spora sebab banyaklah kelemahan dia. Especially cara untuk menyediakan spora tu sendiri sebenarnya. Tapi menarik sebenarnya spora ni tak adalah disadvantage saja, dia ada kebaikan dia. Nanti saya cerita sikit sebab panjang nak cerita part ni panjang, nanti sampai slide tentu saya cerita sikit. Okey, benih cendawan dihasilkan secara komersial oleh pengusaha cendawan untuk kegunaan sendiri atau dipasarkan kepada pengusaha kecil-kecilan. Okey, selalunya orang yang mengusahakan cendawan secara besar-besaran ni, dia orang ni lah yang buat benih. Sebenarnya dia orang nak gunakan benih tu untuk kegunaan dia orang sendiri. Sebab kalau you buat tanam cendawan secara besar-besaran, you memang kena buat benih sendiri supaya you boleh manage bila you siapkan bongkah, bila you dapat siapkan benih. So pembuatan bongkah dengan pembuatan benih tu dia kena tally. Dia kena tally. Kalau tidak, awak siap bongkah, tak ada benih. Ingat, saya kata bongkah yang dah siap dimasak, dia ada certain period tidak dimasukkan benih. Kalau tidak, bongkah tu akan jadi rosak. Kan? Sama juga benih cendawan ni. Kalau dia dah siap matang, tapi tak digunakan, dia pun rosak juga. So, lebih mudah bagi pengusaha cendawan yang besar-besaran ni menyediakan benih sendiri. Tapi bagi yang pengusaha kecil-kecilan ni, dia orang tak nak fokus lah pada buat benih. Dia pun lebih mudah nak beli. Sebab untuk buat benih ni pun dia tedious. Kerja dia pun tedious kan. So bagi pengusaha kecil ni dia tak cukup kaki tangan nak tengok cendawan, nak buat benih kan. Jadi senang untuk dia orang dapatkan benih. Tapi memang risiko bagi dia orang sebab saya banyak dihubungi oleh pengusaha yang kecil-kecilan ni bertanya tentang benih. Sebab dia orang dah ready dengan bongkah tapi dia orang tak dapat nak cari kat mana benih. Ini satu potensi usahawan yang bagus untuk menyediakan benih ni sebenarnya. Tambah-tambah dalam keadaan COVID sekarang ni, di belah-belah utara kita ni, dia orang banyak dapat benih daripada Thailand. So bila Thailand ni close the border, benih-benih Thailand tak dapat masuk ke Malaysia. So dia orang memang bermasalah dalam mendapatkan benih cendawan. So it's a potential for you lah. Kalau you nak involve dalam perusahaan menghasilkan benih cendawan ni. Okey, jadi cendawan ni disediakan dalam beg plastik polipropilin yang dia tahan sebab dia pun kena masak macam bongkah juga. Dia kena masak macam bongkah juga. Okey. Kalau macam ni selalu disediakan dalam 200 gram lah 200 gram tu merujuk kepada bijirin yang digunakan, selalunya jagung lah dan dengan 200 gram ni boleh dimasukkan, boleh digunakan untuk 40 bongkah beg cendawan. Okey. Jadi saya cerita sikit lah saya cerita sikit pasal pembuatan benih cendawan ni
secara brief saja. Okey. Itu tadi saya katakan daripada cebisan tisu cendawan tu sendiri boleh dijadikan benih. Kalau tengok kat sini, kita ambil sedikit tisu di bahagian tangkai. Ambil di bahagian ni. Kita ambil sikit dan kita kulturkan. Ini istilah biologi lah, kita panggil kultur. Kulturkan di atas media yang special, yang ditambah dengan agar. Okey, so ini tak nampak sebab media tu clear, dia transparent. Dia tak nampak, tapi sebenarnya dia ada agar-agar di sini yang mengandungi nutrien, nutrien yang mencukupi bagi mycelium untuk tumbuh. So ini teknik dipanggil teknik kultur tisu. So nanti mycelium akan tumbuh. Mycelium akan tumbuh memenuhi plate agar ni. Akan nampak macam ni. Putih. This is mycelium. So bila dia dah penuh plate agar ni, dia macam kita kata dia dah ready lah. Ready untuk digunakan. Tapi untuk tujuan penghasilan biji benih kita tak guna terus. Kita akan biak-biakkan lagi. Biak-biakkan lagi, dipanggil subkultur. Pindahkan ke plate yang lain pula. So dia akan berkembang. Berkembang banyak. Okey. Jadi yang tadi tu kan apa nama, dia dah penuh plate, so kita potong-potong. Ni kita potong dan masukkan ke dalam grain. Grain ni, ini kalau tengok sini ni macam gandum. Dia boleh any grain. Gandum, jagung, sekoi, padi, boleh guna. Tapi ada yang dia kita kena balance lah nak guna grain-grain ni. Yang mudah dapat, yang harga murah, kemudian yang cendawan suka. Dia kena macam tu. Okey, dan masukkan ke dalam ni. Ke dalam grain ni. Okey. So itulah cara buat ni sampai awak dapat dia penuh, nampak macam foto yang awal tadi tu. Putih keseluruhan benih tu Okey. Tapi risiko dia ada risiko dia benih ni pencemaran. Dia boleh jadi pencemaran. Iaitu bila kita pencemaran ni, kulat lain yang nak tumbuh. Bukan kulat yang kita nak, tapi kulat lain yang tumbuh. Contohnya kat sini. Kalau di peringkat pelik lagi, kita buat kutu tisu tu, situ pun dah boleh jadi pencemaran. So di sini pekulat hijau yang tumbuh. Kalau macam ni kita kena buang lah. Kena buat semula. Kena buat semula. Inilah yang susahnya, sikit kesusahan semasa menyediakan benih. Okey. Ataupun bila bahagian plate ni okey, kita masukkan ke dalam grain, dia akan cemar di sini pula, di dalam jagung ni. Ini masa baru nak tumbuh. Baru nak tumbuh pun dia dah boleh jadi pencemaran. Sebab maybe dia dah cemar dekat plate ni, tapi kita tak nampak sebab benda kecil kan. Kita tak nampak, kita masukkan ke dalam jagung ni dan dicemarkan di sini. Belum sempat nak tumbuh. Okey. Ataupun bila walaupun dah penuh, dia dah matang. Benih cendawan dah memenuhi grain. Dia boleh jadi lagi pencemaran oleh bulat hijau. Jadi along the way tu ada je elemen-elemen yang untuk merosakkan benih ni. Itu sebab ramai pengusaha tak sanggup nak buat benih ni sebab dia perlukan skill yang bagus untuk menghasilkan benih. Kalau tidak, dia end up dengan kerugian lah. Kita kena buang semua benih-benih yang telah tercemar ni.
Okey. Jadi itu tadi saya terangkan di awal tadi, saya memang bidang pendidikan saya adalah membuat benih, ya. Uh, Kalau saya terangkan tadi ni buat benih daripada tisu cendawan tu sendiri, ya. Tapi saya nak guna spora. Saya menggunakan spora, ya. Sejenis spora yang memang tahan, yang tahan yang dipanggil Chlamydospore. Jadi saya initiate that spores dan saya sediakan dalam bentuk liquid. So maybe I can show you this. Okay. Saya nak tunjukkan apa uh, ini adalah poster, poster yang saya join satu exhibition, satu exhibition tentang penyediaan ni. Penyediaan itulah benih daripada ni tu, spora tu. Sekejap. Okey. Ini di iTech poster ni disediakan masa pergi ke iTech. Okey, kalau tengok di sini ada masalah dengan penyediaan benih daripada tisu kaca. Jadi sebenarnya dia tak tahan lama. Kalau dia dah matang dalam sebulan dia memang akan rosak kalau tak digunakan. Dan daripada tisu culture ni juga masalahnya selalunya berlaku sedikit orang yang nak untung lah, penyedia benih ni dia orang nak untung, dia buat banyak sak kutu. Bila berlaku banyak sak kutu, benih tu akan jadi lemah, jadi kualiti tak bagus. Itu sebab saya menggunakan spora. Saya menggunakan spora. Jadi dalam spora ni dia ada masalah dia, itu yang ramai tak suka, sebab susah dari aspek nak collect spora tu sebab dia sangat halus kan. Dan takut ada berlaku spora-spora yang tak bagus. Jadi saya hasilkan spora yang memang kuat, dan daripada spora ni kita boleh buat liquid. Tak boleh nak tunjuk sangat ni. Kita menyediakan liquid liquid spawn. Yang tadi tu yang jagung tu dipanggil solid spawn. Ini saya sediakan liquid spawn daripada spora, dan liquid spawn ni dia lagi mudah sebenarnya di segi penggunaan dia, ya. Mudah sebab dia lagi cepat dia memenuhi bongkah sebab dia dalam keadaan liquid. Okey. Itu saya terang sebab sedikit lah tentang ni, tentang spora ni, penyediaan daripada spora. Okey. Kita balik kepada ni tadi. Slide tadi, ditunjuk semula. So ada pertanyaan? Ada siapa-siapa yang nak bertanya? Okey. So kita pergi kepada penjagaan benih cendawan. Jadi benih cendawan tadi ni, dia kalau kata kita dah kalau tengok tadi slide tu balik, yang ni kan, masukkan kutu tulen dari plate, masukkan ke dalam benih ni.
ya. Beg melindungi benih ni, ini kena sterile, kena sterile dulu ni, sebelum dimasukkan. Sebab everything should be sterile. Jadi dah dimasak dah dulu, di sterile dulu. Kita masukkan, dia mengambil masa 2 minggu untuk penuh, untuk matang. 2 minggu. 2 minggu akan matang. Jadi akan memenuhi beg ni. Okey. So bila kata dah penuh putih macam ni, dah putih macam ni, maksudnya dia dah ready lah. Memang ready untuk digunakan. Jadi pada masa tu adalah the best time lah. The best time untuk menggunakan benih ni sebab masa tu memang dalam keadaan yang sangat aktif. Okey. Bila kita tangguh dia boleh je tersimpan. Okey, seminggu, 2 minggu. Okey lagi. Masuk 3 minggu, 4 minggu, sebenarnya dia dah start jadi kuning, dia kena dikeluarkan liquid. Ini pun dah ada nampak sikit dah kekuning-kuningan tu. Pada tu dia dah menunjukkan indikator yang benih tu sudah agak tua. Boleh lagi digunakan. Okey, kebiasaannya bila kata dia dah penuh, kemudian bungkah belum ada, kita masukkan dalam peti sejuk. Bila kita masukkan dalam peti sejuk at 4 degrees C tu, itu dah kita slow down. Dan slow down dia punya metabolism, the growth dia, kita dah mengurangkanlah tempoh pertumbuhan dia. Bagi dia relax sekejap, jadi kita boleh prolong dia punya shelf life. Okey, so bila masuk dalam peti, bila nak digunakan semula, keluarkan sehari lebih awal. Sehari lebih awal kita nak nyah sejuk kan, nak bagi dia adapt dengan suhu yang ni. Bila kita masuk dia dalam keadaan yang sejuk-sejuk tu, jadi dia lambatlah nak berjalan dalam bungkah tu. Bila dia lambat jalan dalam bungkah ni, itu yang fungi lain yang akan jalan dulu, yang akan hidup dulu. Jadi itu cara penjagaan lah ya. Okey. Kalau dalam peti sejuk tu boleh juga sampai up to 3 months. Sampai 3 bulan. Lepas tu kena buang lah. Okey. Okey. Kalau tak ada peti sejuk, bolehlah letak di atas rak suhu bilik. Yang itu yang saya kata sampai sebulan tu. Okey. Guna segera benih cendawan yang baru dibeli. Okey. Saya dah cerita dah. Petak dan sejuk. Boleh manjangkan tempoh hayat. Bolehlah. Tidak melebihi sebulan ni dah ada di suhu bilik lah. Kalau peti sejuk bolehlah sampai 3 bulan. Okey, pantau benih cendawan 2 kali seminggu. Benih yang baik warna putih dan gebu seperti kapas. Jadi kita kena selalu tengoklah benih yang kita simpan tu. Kalau ada tanda-tanda dah naik dah, warna hijau, warna hitam, terus buanglah. Buang semua sekali. Kot ada yang nak buang part yang kena hijau tu saja. Kemudian nak guna part lain. Oh, jangan. Once dah ada sikit pun you spot sikit je benih tu, you memang kena buang the whole bag. Tak boleh nak selamat-selamat buang yang hijau tu ambil. Kita tak tahu sebab actually spore kulat hijau tu actually dah memenuhi bag tu. Kalau awak nak selamatkan juga ni benih tu, sayang, actually sebenarnya lagi rugi. Sebab bila once dah masuk dalam bongkah cendawan tu, baru nampak rupanya kulat hijau, kulat hitam tu yang akan memenuhi bongkah. Jadi kena pejam-pejam mata lah, buang semua benih. Walaupun nampak sikit saja pencemaran, contamination. Okey, serangan serangga dan makhluk perosak boleh dielakkan dengan cara meletakkan umpan atau perangkap bagi mengelakkan kerosakan terhadap benih. Okey. Dia okey, saya cakap tadi pasal contamination daripada fungi. Dia haiwan perosak yang lain macam tikus, lipas pun suka juga.
suka. Tikus especially dia sangat suka ni dia actually dia nak makan tu grain tu, benih-benih tu kan. Tapi dia boleh je makan dengan mycelium tu sendiri sekali. Jadi tempat di mana letak simpan benih tu kena, kalau dah tahu apa tempat kita tu banyak tikus, banyak lipas, letaklah apa umpan-umpan atau racun-racun yang tertentu lah. Nah, kalau tidak memang dia akan tebuk lah, dia akan tebuk plastik benih tu. Once kalau dia kata ada kesan tebukan daripada haiwan perosak ni, walaupun kita belum nampak apa-apa kulat lain, dia kena buang. Masih kena buang. Sebab kita tak tahu, mungkin spor kulat lain tu ataupun daripada mulut haiwan perosak tu sendiri dia ada spor-spor fungi yang lain kan. Dia tunggu masa je nak hidup kat situ. Okey. Ya. Jadi saya selalu kena check macam ni kalau letak di atas shelf kena inspect betul-betul lah keseluruhan benih tu. Yang macam kalau tengok gambar tu yang belakang tu kekuning-kuningan tu maksud dia masih lagi nampak biji jagung ataupun gandum tapi yang depan ni memang dah putih semua tu. Itu maksudnya dah matang. Dia pertumbuhan tu tak sama sebab bila awak masukkan mycelium dalam jagung tu, actually mycelium tu growth rate of the mycelium tu tak sama. So ada yang penuh dulu, ada yang matang dulu, ada yang belum matang. Jadi awak kena asing-asingkan. Mana yang dah matang tu cepat-cepat ambil, dan kalau belum digunakan masukkan dalam peti sejuk. Jangan campur sekali. So, walaupun dah matang, keupayaan dia untuk dicemari oleh kulat-kulat yang lain masih ada. So benda ni memang tedious nak buat dia tedious, nak jaga dia tedious. Patut tak ramai orang nak menceburi bidang pembuatan benih ni tapi kalau kata awak nak belajar betul-betul, saya boleh buat, saya boleh ajar buat benih dan you dah dapat touch tau, dia macam ada touch, ada feel yang you buat tu, insya-Allah lah yang you buat the correct way, dia akan jadilah benih tu. Okay. Now, apa? Dah okay, benih dah okay. Confident dengan benih tu, baru masukkan dalam bongkah. Ini cara masukkan benih dalam bongkah. Tak tunjuklah pula kat sini Sepatutnya ada satu slide tunjuk macam mana masukkan benih dalam bongkah Okey, tak apa. Kita tengok kot ada kat sini. Tak ada. Okay, saya cerita je lah Okey, nak masukkan benih dalam bongkah ni. Okey, so bila kata benih ni dah matang tu, dia akan jadi macam seketul padat tau, seketul padat. Jadi you kena relai-relaikan relai-relaikan biji benih tu. Relaikan ada antara grain-grain tu. Okey, kemudian bila dah relai, you masukkan melalui, you buka cap lah. Buka cap, tuang je. Tuang je. Kalau benih-benih belah Thailand, dia suka sediakan dalam botol kaca. Mungkin sebab dia orang banyak kot botol kan, botol-botol yang recycle. Kemudian botol boleh recycle berbanding dengan plastik. Actually kalau kata environmental friendly, guna botol lagi lah kan. Sebab boleh guna semula. Jadi kalau guna botol, dia punya cabaran dia, you kena guna macam besi. Besi panjang untuk korek-korek. Korekkan benih tu, masukkan ke dalam bongkah. Okay. Tapi kalau plastik ni, you just ramas-ramas
ramai-ramai relaikan, jangan sampai pecah sudahlah kalau pecah aja beg benih ni pun memang kena buang. Memang kena buang. Okey, kemudian tuang. Tapi macam saya yang praktis sekarang ni, tuang ikut opening ni memang lambat. Lambat. Proses meletakkan benih ni kena lakukan secepat mungkin. Sebab okey, bongkah, ada bongkah, ada benih, bila you buka aja apa mulut bongkah tu, dan you buka aja mulut pasir benih tu, dia dah ada risiko untuk berlaku pencemaran kat situ. Jadi kena cepat-cepatkan tuang benih tu masuk dalam bongkah dan cepat-cepat tutup. Patut kita ada letak api lah api untuk mengurangkan pencemaran tu. Panaskan mulut bongkah. Itu kadang-kadang pengusaha tak buat pun. Main dengan nak masuk benih 4,000, 5,000 bongkah sekali nak masuk benih, tak adalah. Masuk, tutup je dengan kertas surat khabar. Kita tak guna cap untuk tutup lepas masuk benih. Kita gunakan kertas surat khabar. Sebab kertas surat khabar ni dia membenarkan bagi aliran oksigen masuk. Jadi pertumbuhan miselium memenuhi bongkah tu lagi cepat lah. Okey. Okey, kat mana tadi? Kalau saya kan yang pembantu saya dia potong. Dia potong, dia bucu bawah plastik bag tu. Nak cepat kan? Kalau mulut atas tu agak lambat juga, dia selalu sangkut dekat neck tu. Jadi dia potong di bawah tu, di bawah ni, agak bucu ni, masuk dalam bongkah. Dan keadaan awak pun semasa masukkan benih tu kena bersih, pakai mask, pakaian pun bersih, tangan pun bersih, sama ada you pakai glove, ataupun kalau bare hand, make sure time to time selepas letak dalam beberapa bongkah, you sanitize. Sanitize tangan tu. Itu crucial ini masa yang kritikal masuk ke benih masa yang kritikal. Okey, so bila dah masuk benih, dah tutup balik dengan kertas surat khabar, so bongkah, kita simpankan bongkah cendawan telah suntik benih selama 2 hingga minggu di bilik pengeraman. Kita masukkan di bilik pengeraman bongkah-bongkah tu. Di bilik yang bersih lah, bilik yang bersih. Dia proses bila you masukkan benih sampai dia nak penuh bongkah tu, dia bergantung actually sama aja apa-apa strain pun dalam 30 ke 40 hari. 35 ke 40 hari, kadang-kadang 45 hari. Kalau kata condition tu tak panas sangat, tak sejuk sangat, just nice dalam 27 to 28 degree Celsius, kan bilik yang awak simpan tu kan. Jadi dia akan tumbuh dengan baik lah, dalam sebulan penuh. Dan dia nak juga pengudaraan yang baik di bilik tu. Jadi sebulan dah mula lah. Okay. Dan time to time awak kena jaga persekitaran bilik lah. Sembuh bilik tu dengan Dettol ke, ethanol ke, cuka kayu, jenis apa-apa jenis disinfektan lah. Boleh disembuh pada bongkah cendawan pada bahagian bawah. Kita tak maulah sampai masuk bahan-bahan yang kita sembuh tu. Masa ni pun nak kena jaga juga. Tikus pun suka datang juga. Benih yang dimasukkan ke dalam bongkah tu dia suka makan. Sebab kita just cover dengan kertas surat khabar, jadi dia akan buat lubang pada surat khabar, kertas tu, dia makan jagung. Jadi memang nak kena jaga dari haiwan-haiwan perosak ni.
Okey, pertumbuhan kulat berbahaya macam saya cakap tadi, kulat hijau, kulat hitam. Kita pun tak tahu daripada mana datang, tiba-tiba tumbuh je dalam bongkah tu. Mungkin dari benih tu sendiri ataupun dia dah memang ada dah dalam bongkah tu, kulat tu. Tunggu masa je nak tumbuh, kan? Okey, dan benih yang kita letak dalam bongkah tu kita susun secara menegak. Kita susun secara menegak sebab kita pakai konsep graviti lah. Sebab benih tu kita letak di atas, dia akan tumbuh menjala ke bawah. So, bila dia keadaan menegak tu dia macam lagi cepat. Lagi cepat pertumbuhan dia turun. Okey. Selepas penuh penuh beg cendawan tu dengan benih putih keseluruhan, termasuklah di bahagian tapak bawah bongkah tu itu pun kena putih. Jadi seminggu ataupun selalunya seminggu lah dan tempoh seminggu cendawan akan mula keluar. Okey, ini bergantung pada strain. Dia bergantung pada strain. Ada yang strain, itulah dalam benih cendawan ni kan, dia ada 40 hari, dia ada 60 hari, dia ada 90 hari. Itu merujuk bila cendawan tu akan keluar. Daripada mula diletak benih. Kalau benih daripada siam, kebanyakan dia orang cakap benih 30 hari lah. Maksudnya selepas sebulan, bila dah miselium dah penuh, dia ready. Immediate dia akan ready untuk keluar cendawan. Okey, ada benih yang 60 hari. 60 hari tu, tapi sebenarnya miselium penuh dalam tempoh 30 hari juga. Dia penuh dalam tempoh 30 ke 40 hari juga. Cuma dia tunggu masa nak keluar. Dia tak immediate keluar. Mungkin dah penuh dalam 2 minggu, 2-3 minggu, baru dia akan keluar. Itu benih yang 60 hari. Ada yang 90 hari. Dia daripada pemerhatian saya, semakin lama jangka masa cendawan tu nak keluar, actually benih tu dia lagi kuat, dia lagi strong. Dan cendawan ni pun lebih elok berbanding daripada cendawan yang cepat keluar. Cendawan dia jenis yang nipis, kecil-kecil. So depends lah depends. Okay, kita nak cendawan cepat keluar. Okay, guna benih yang cepat. Tapi kita tak concern sangat pasal quality of the mushroom. Sebab bila masuk pasaran ni, orang tengok cendawan sama je. Orang tak, selalunya buyer ni, dia quality buyer ni, dia refer kepada cendawan tu dah lembek ke, dah busuk ke atau masih fresh. Dari aspek morfologi, rupa bentuk tu buyer, customer tak concern sangat. As long as dia masih fresh, dia orang beli je. Ada yang berpendapat macam tu. So dia orang tak peduli sangatlah dari segi kualiti benih asalkan cepat keluar cendawan, cepat boleh jual. Itu ramai yang beli benih daripada siam. Benih yang kualiti ni dia datang daripada China selalunya. Okey, bongkah cendawan disusun secara melintang di rak atau digantung pada tali. Okey, bila dah penuh, dia ready nak keluar, kita masukkan bongkah dalam rumah cendawan. Sama ada kita letak atas rak ataupun kita gantung tali. Ini saya dah explain awal dalam modul 3 tentang rumah cendawan tu. Saya dah terangkan. Dia kita susun macam tu. Kalau dia menegak, bukan dia tak keluar, dia keluar juga. Dia keluar macam jambak bunga tu. Tapi kita susun melintang ni supaya utilize the space tu. Kita nak masukkan banyak bongkah. Jadi boleh letak secara bertindan. Jadi kita jimatkan ruang lah. Okay. Jadi
keadaan rumah cendawan tu macam saya dah explain sebelum ni, dia punya suhu, dia punya humidity, kena jagalah. Kena jaga. Supaya cendawan dapat hidup dengan baik. Dia nak environment yang sesuai. Okey. Ini kalau tengok sini yang mana yang letak atas rak, yang mana letak atas tali, yang gantung dengan tali, okey. Okey, ini macam mana apa pertumbuhan mycelium tu ya. Pertumbuhan mycelium tu, peringkat-peringkat pertumbuhan itu awak boleh nampak kat sini. Boleh nampak kat sini dia ada peringkat. Ini dia ambil tempoh dalam tempoh 30 hari lebih kurang. Dan setiap peringkat ni dia ada risiko dia. Kadang-kadang benih tak jalan langsung. Kalau benih tu dia tak mau tumbuh. Benih tak dia tak mau tumbuh. Kita tak tahu sebab apa dia tak nak tumbuh. Mungkin part yang kita ambil tu part yang tak berapa sihat. So dia langsung tak tumbuh. Kalau benih langsung tak tumbuh, kalau kita cepat kena pasti, kita boleh buang jagung yang lang tu, asalkan dia tak contaminate lah, cuma dia tak mau nak tumbuh. Dia buang dan masukkan benih lain. Kalau tempoh tu tak lama sangat lah, dalam tempoh seminggu. Sebenarnya bila you masuk benih, hari ketiga tu you boleh nampak dah dia nak tumbuh ke tak. Dia dah start keluarkan bulu-bulu halus tu. Hari ketiga lepas masukkan benih. Kemudian bila dia tumbuh macam ni, kadang-kadang separuh jalan macam ni pun dia boleh contaminate ataupun dia terbantut. Kadang-kadang tak tahu sebab apa dia terbantut. Separuh jalan je. Kalau dalam keadaan macam ni, selalunya pun lama-lama dia akan contaminate jugalah. So kita buang je lah. So ini bongkah yang dah penuh keseluruhannya. Okey. So beginilah macam inilah apa cara untuk memasukkan benih dan menjaga bongkah tu di sepanjang benih tu tumbuh, sehinggalah benih bongkah ready untuk dimasukkan ke dalam rumah cendawan. So saya rasa boleh faham semua. Ada apa-apa soalan tak sampai tahap ni?